Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan tentang seorang keluarga terbeli makanan di Kampung Bunian. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Hari Posko. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Baiklah, video kali ini sekali lagi kita akan bercerita tentang Bunian. Kali ini perkongsian cerita saya adalah dari rakan saya. Mereka dikatakan terbeli makanan daripada perkampungan Bunian. So, macam mana mereka boleh terbeli makanan di perkampungan Bunian? Jom dengar cerita ini. Kebiasaan orang Sabah yang tinggal di kawasan pantai timur seperti Tawau, Semporna, Lat Datu, sekiranya mereka bercuti di Kota Kinabalu, mereka akan pulang semula ke tempat mereka. Ada dua jalan, satu jalan dari Sandakan dan satu jalan daripada Kalabakan. Ada yang mengambil jalan singkat melalui jalan Kalabakan, Keningau Kalabakan. Itu adalah satu jalan alternatif yang lebih singkat sekiranya dari Kota Kinabalu untuk ke Tawau. Dan jalan Sandakan dia lebih sesak dan banyak kereta berbanding jalan Kalabakan yang lebih pendek dan sunyi. Namun begitu, jalan dari Kalabakan ke Ningau ni dia jalan raya yang agak rosak banyak, bukan rosak sedikit ya, rosak banyak. Jadi walaupun rosak banyak tapi bolehlah guna kalau sekiranya guna kereta Hilux atau. Jadi dijadikan cerita kawan saya ni lalu di kawasan berkenaan lah. Untuk pengetahuan anda, laluan Keningau dan Kalabakan ni memang agak sunyi dan dikelilingi oleh hutan, terutama hutan simpanan Sabah lah. Dan kalau anda lalu dari jalan Keningau Kalabakan ni, anda akan jumpa Maliau Basin. Maliau Basin ni adalah satu hutan simpanan dan tempat percutian, dan saya sendiri pernah pergi ke kawasan sana. Dan sepanjang perjalanan, kalau anda pernah lalui jalan tersebut, memang hutan belantara, hutan belantara, dan anda akan pasti boring sepanjang perjalanan sebab anda akan nampak hutan saja, selama berjam-jam perjalanan anda akan jumpa hutan, dan amat jarang sekali anda jumpa perkampungan lah. Mungkin ada 1-2 perkampungan begitu, Jadi agak risiko kalau anda kereta rosak di kawasan berkenaan, memang bahayalah. Kalau siang boleh minta tolong dengan orang yang lalu lalang, tapi kalau malam memang sandi lah, memang sakit. Jadi kawan saya ni dia lalu pada waktu malam lah dengan family dia, ya, dengan isteri dan anak-anak dia. Jadi ketika dalam perjalanan, biasalah kalau anak ni kan dia meragam lah, dia cakap ayah lapar lah. Kebetulan isteri dia pun dia cakap lah, yalah lapar lah bang, macam jauh lagi ni perjalanan kita mau sampai ke Tawau ni. Jadi suami dia ni pun, rakan saya ni pun mengambil inisiatif untuk mencarilah sekiranya ada gerai-gerai di tepi-tepi jalan kan. Jadi mereka pun teruskanlah perjalanan, Dan dia kata kawasan tu di antara kawasan Maliau Basin dan Kalabakan. Saya pun tidak tahu kawasan mana, tapi mereka jalan pada waktu malam. Jadi malam memang sukarlah untuk cari kawasan untuk makanan, memang susah lah. Kalau ada pun mungkin ada tamu-tamu daripada orang-orang camp lah. Jadi mungkin dia mencari inisiatif begitulah. Jadi dijadikan cerita ketika dalam perjalanan mereka ternampak seperti ada pasar tamu. Tahulah macam tamu Ramadan kan, ada kanopi-kanopi. Dan mereka nampak dan isterinya tegur, "Bang, tu bang," dia cakap. Macam ada orang berjual-jual. Jadi mereka bersyukurlah, anak-anak dia pun yeay, seronok lah. Jadi suami dia pun berhentilah di tepi jalan, dan mereka, ayah dia turunlah, dan isteri dia, dan mereka pun pilihlah makanan apa mereka mau. Jadi oleh kerana lapar, orang cakap apa yang ada. Yang peliknya, dia cakap penjual tersebut dia tidak bercakap, dia hanya senyap dan diamkan diri. Mereka kata pasar tamu tu dia tidak bising seperti pasar tamu yang biasanya kalau kita pergi, dia ada jual yang sate, ayam, nasi goreng, biasa begitu kan. Tapi pasar tamu tu dia cakap seperti perpustakaan, sunyi sepi.
Orang berjual beli tapi dalam keadaan senyap. Dan orang-orang yang menjual pun dia cakap hanya senyum dan tunduk. Jadi mereka pun tidak banyak cakap lah. Mereka pun dia pun bagi tahu penjual tu, saya mau 4 tapau mie goreng dan 4 air sirap, dia cakap. Jadi penjual tersebut pun tidak banyak bercakap banyak. Dia pun bungkuslah 4 mie goreng dan air sirap. Kemudian rakan saya pun membayar seperti biasa, ikut harga yang tertera lah di gerai berkenaan. Kemudian sekali lagi dia lihat, dia berasa macam pelik lah. Kenapa pasar Tamu ni agak macam sunyi sepi kan, macam seperti perpustakaan library. Ya, semua dalam keadaan yang berjual beli dalam keadaan senyap, orang lalu lalang, dan dia rasa pelik lah, tapi dia tidak peduli lah. Mungkin orang kampung masa tu sugul kah, sedih kah, ada sesiapa yang meninggal, itu dia berpikiran positif lah. Okey, jadi mereka pun naik kereta. Jadi oleh kerana mereka kejar masa, mereka pun teruskan perjalanan. Jadi dalam perjalanan mereka pun sambil makan lah. Anak-anak dia pun melahap makanan mie goreng dengan penuh kesedapan dan kelaparan. Anak dia cakap, sedap lah abah, sedap lah, sedap. Isteri dia pun, bang, abang tak makan kah? Dia bagi 1 tapau kan. Bilang suami dia, rakan saya ni cakap, nantilah dulu, kamu makanlah dulu, nanti abang makan di rumah siap nanti. Jadi pun orang pun sambil makan, sambil hirup air sirap. Sedap, orang cakap sedap. Sampai bergaduh anak-anak dia yang macam berebut makanan kan. Mak dia pun marah, kamu jangan makan sampai tertumpah dalam kereta. Biasalah ibu-ibu marah-marah kan. Dia pun rasa lega lah sebab anak-anak dan isteri dia sudah dapat makan. Sampai licin. Dia cakap dengan saya, licin makanan tu mereka makan. Dan air sirap pun sampai yang berbunyi. Okey, sampai maksudnya memang sedap lah. Mungkin juga kelaparan kan. Okey, jadi diteruskan perjalanan, dan oleh kerana kekenyangan, anak dan isteri dia pun tertidur. Okey, tertidur. Jadi dia teruskan perjalanan. Terus akhirnya dia pun sampailah ke rumah dia. Jadi agak laju sedikit dah sebab malam kan. Jadi dia pun bangunlah isteri dan anak. Kita sudah sampai rumah. Orang pun naik. Okey, masuk rumah. Dan rakan saya ni lapar lah. Jadi dia minta lah, sayang bagi tapau abang tu. Jadi dia pun yang bersemangat lah mau makan kan. Bila dia buka tapau makanan tu, dalam tapau makanan tu penuh dengan cacing. Ya, cacing dan ulat. Dia beristighfar, astagfirullahalazim, dia cakap. Ya Allah, sayang. Woi, apa kau makan ni? Cakap, apa ni? Bila isteri cakap, tengok, memang cacing dan ulat penuh dalam makanan tersebut. Dan dia kata, rakan saya kata ni, dia ada order nugget. Dan apabila dalam tapau itu, dia bukan nugget tapi seketul batu. So, di situ dia terus yang, ya Allah, dengan siapakah kita pergi membeli ni? Ya Allah, baru dia terkejut. Isteri dia dan anak-anak dia tercengang. Tercengang bukan apa, mereka sudah makan sampai habis licin. Jadi isteri dia pergi cari semula tapau tu yang mereka sudah makan, dan mereka ambil yang bekas minuman. Tengok semula, geng, memang bekas tapau tu ada bekas tanah dan bekas ada cacing. Sisa cacing. Dan air tu, air sirap mereka tengok seperti air longkang ataupun air parit yang busuk. Nah, di situlah mereka anak beranak semua termuntah dalam tanah. Dan bila mereka muntah, ada yang muntah semula cacing yang mereka sudah makan dengan penuh selera. Wih guys, seram guys. Saya pun ketika dengar cerita rakan saya ni, saya pun tercengang. Saya tidak tolak perkara tersebut, tidak mustahil, dan memang perkara itu boleh berlaku kepada sesiapa. Jadi guys, itulah dia pengalaman dari rakan saya yang lalu dari Jalan Kalabakan ke Ningau dan terjumpa
gerai bunian. Jadi sekiranya anda lalu kawasan berkenaan, kalau boleh baca doa lah, ya, baca doa. Dan kalau boleh pastikanlah tempat yang anda beli tu memang tempat yang orang belilah. Ya, jangan pula anda tanya awak di bunian kah? Janganlah, ya, memang mengamuklah kalau kena orang betul-betul dihampasnya makanan tu dengan kamu. Cakaplah, ini makanan, pastikan orang tersebut memang betul-betul orang lah. Jadi guys, setakat itu saja cerita saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jangan skip iklan untuk upgrade channel saya. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.